Kuantan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas peluang untuk saya membahaskan perbahasan titah diraja. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin memulakan perbahasan saya dengan mengucapkan solidariti kepada ahli keluarga mangsa MH370. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak negara-negara lain yang telah sama-sama membantu di dalam search and rescue operations untuk sama-sama mencari apa yang berlaku kepada kapal terbang MH370. Datuk Yang di-Pertua, di sini kita sama-sama merasakan kesedihan yang dilalui oleh keluarga, ahli-ahli keluarga. Sebab yang paling menggusarkan ialah the feeling of uncertainty, dengan izin. Tak tahu sama ada hidup atau mati. Kalau hidup di mana, kalau mati kuburnya di mana. Kalau mati boleh diadakan upacara, kalau hidup boleh ditunggu kepulangan. Itu yang sebenarnya yang membuatkan ahli-ahli keluarga begitu gusar. Jadi di sini saya ingin menyatakan juga kekesalan saya. Ya, kekesalan Kuantan kerana Parlimen yang merupakan cabang tertinggi di dalam proses membuat keputusan dalam negara tidak dapat membahaskan usul tergempar di dalam Parlimen. Seharusnya cabang legislatif boleh memanggil cabang eksekutif ya, untuk memberitahu kepada Dewan Yang Mulia ini apa sebenarnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak eksekutif. Melainkan kalau pihak ahli-ahli Parlimen sendiri tidak faham peranan kita sebagai legislatif, Datuk Yang di-Pertua. Jadi itu kekesalan yang amat sangat. Kerana perkara itu memang perlu disegerakan dan berkepentingan ramai. Tetapi ditolak atas alasan siasatan terperinci sedang dibuat. Saya bukan mempetikai soalan speaker, tetapi saya kesal keputusan yang dibuat oleh Chambers ya, yang di-Pertua. Seolah-olah legislatif ini tidak ada diperlekehkan, tidak ada langsung credibility ataupun kedudukan rasmi sah sebagai proses badan membuat keputusan paling tinggi. Seharusnya kalau kita pergi ke parlimen lain di dunia, panggil menteri, Parlimen panggil menteri, menteri tak berani kalau tak jawab. Tetapi yang sedihnya, pejabat speaker melindungi menteri. Ini yang saya kesal sangat. Ya, kerana legislatif tidak boleh memainkan peranan untuk sama-sama membahas, berbincang, bertanya, nak tahu apa khabar. Ya, selepas seminggu baru kita dapat berita hijack. Kapal terbang itu di hijack. Dan kita masih lagi tertanya-tanya, tak boleh nak tanya secara terbuka. Kemudian keluar pula sirkular. Ini lebih sedih lagi. Keluar sirkular daripada Menteri Pengangkutan yang ditujukan kepada ahli-ahli yang berhormat terhad bertarikh 14 hari bulan Mac, memanggil kepada taklimat di Alof KL Central pada esok malam 18 hari bulan Mac jam 8.30 malam di Ballroom A level 2, ditandatangan oleh Menteri Pengangkutan. Soalannya, kenapa Menteri Pengangkutan pilih-pilih nak bagi taklimat kepada ahli Parlimen? Ahli Parlimen ialah ahli Parlimen yang dipilih oleh rakyat. Letterhead Menteri Pengangkutan, kementerian, letterhead kementerian digunakan, ditandatangan oleh Menteri Pengangkutan, terpilih, dipilih. Dia ditulis dengan situ serahan melalui fax atau tangan sahaja. Edaran terhad. Datuk Yang di-Pertua, bukankah menteri bertanggungjawab kepada Dewan? Salahkah kalau ahli Dewan bertanya menteri untuk menjawab kepada Dewan? Bukan menjawab kepada ahli Parlimen yang terpilih. Bukan menjawab kepada ahli Parlimen supaya ahli Parlimen dalam ini boleh pula defend eksekutif dekat dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini pada saya memperlekehkan kedudukan dan peranan Dewan Rakyat, Dewan Yang Mulia ini, Datuk Yang di-Pertua. Dalam keadaan seluruh keluarga mangsa MH370 menanti-nanti apa yang berlaku kepada keluarga mereka, Parlimen Malaysia, tempat membuat keputusan paling tinggi
boleh memperlekehkan. Memperlekehkan, saya dah jelaskan tadi. Memperlekehkan dengan tidak mahu menteri menjawab kepada Dewan. Tidak memberi peluang, memilih-milih ahli Dewan yang mana yang dipanggil untuk diberi taklimat. Kalau Hishamuddin secara peribadi nak cakap dengan individu-individu, itu cerita lain. Tetapi menteri dengan letterhead kementerian, tanda tangan sebagai menteri, memanggil ahli-ahli parlimen, tulis dekat surat itu, ahli yang berhormat, itu saya sebagai ahli parlimen boleh menyoal kepada menteri, kenapa surat begitu dikeluarkan? Kenapa surat itu tidak dikeluarkan kepada semua ahli-ahli parlimen? Supaya boleh kita bertanya dan berdialog. Tak perlulah nak defend lagi. Kalau kita mahu meneruskan integriti Parlimen Malaysia, integriti Dewan Yang Mulia ini, harus kita sama-sama menilai perkara ini. Datuk Indi Petul. Terima kasih Kuantan, terima kasih Datuk Yang Pertua. Kalau di Parlimen Westminster di London, dan kita senantiasa mengatakan kita mengikut cara kaedah Westminster, perang di Crimea, perang di Ukraine pun Perdana Menteri dan Menteri Luar datang ke Dewan Rakyat Parlimen Westminster di London untuk memberi penerangan kepada Parlimen Britain. Jadi oleh kerana tindakan dan keputusan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Kuantan, elok tak kalau kita bawa usul yang beliau ini menghina Parlimen, menghina Dewan Rakyat kerana enggan bertemu dengan kita tetapi memberi suatu sidang yang sulit. Dan untuk pengetahuan Kuantan, mohon penjelasan, yang berhormat Menteri yang jaga Parlimen, dalam sejarah Parlimen Britain, Datuk Yang Betul lebih maklum, masa Perang Dunia Kedua, sesi-sesi Parlimen yang tertutup, secret sessions of Parliament, diadakan untuk memberi penerangan peluang kepada Perdana Menteri Winston Churchill dan ahli-ahli Parlimen mengikuti perkembangan Perang Dunia Kedua secara sulit. Kalau isu ini terlalu sulit, tak bagi pegawai ke wartawan tahu, kita syorkan dan saya yakin ada peruntukan kita punya peraturan mesyuarat untuk membolehkan suatu sidang Dewan Rakyat dijalankan secara sulit untuk Perdana Menteri dan Menteri Pengangkutan memberi penjelasan kepada Dewan tentang insiden MH370. Terima kasih. Ya, Tumpat, Parlimen Malaysia mewarisi sistem pentadbiran Westminster. Tetapi malangnya, kita sudah lari jauh, menyimpang jauh daripada amalan-amalan yang diamalkan oleh Westminster. Kita banyak parliamentary reform yang perlu kita lakukan. Menteri ada di sini dan saya harap menteri juga mendengar berkenaan bagaimana kita boleh membawa reform ataupun penambahbaikan di dalam Parlimen Malaysia ini. Saya setuju, saya sokong apa yang dikatakan oleh Tumpat bahawa sekiranya perkara ini betul-betul perlu diberi taklimat kepada semua wakil rakyat. Boleh, tentu sekali boleh kita mengadakan sesi tertutup, tidak ada wartawan. Malah kalau diperlukan kami mengangkat sumpah rahsia sekalipun, seluruh wakil rakyat, ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini yang terdiri pada Pakatan Rakyat yang cintakan negara, yang cintakan Malaysia ini, sama-sama boleh mengangkat sumpah kerahsiaan untuk tidak keluar berita itu di luar Dewan Rakyat ini. Tetapi please, maksud saya, setiap ahli Dewan Rakyat adalah wakil rakyat. Kami bertanggungjawab kepada rakyat. Kita semua sama status ya di sisi rakyat yang telah mengangkat kita menjadi suara mereka dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan menteri harus faham itu. Menteri jangan pilih kasih. Amanah menteri berada di tempat menteri itu bukan untuk menjadi menteri bertanggungjawab kepada UMNO, tetapi menteri yang bertanggungjawab kepada semua rakyat. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu Tanjung Karang bangun ya. Tanjung Karang. Pendek Tanjung Karang. Nah, inilah baru masuk pun saya dengar dekat luar. Ini yang berhormat ketinggalan zaman ni. Jangan ingat saya dengar dalam dewan saja, kat luar saya dah dengar. Saya nak minta penjelasan daripada yang berhormat. Saya ujar yang berhormat, ujar daripada Tumpat ni betul lah. Tapi saya percaya malam ini taklimat yang dipanggil. Saya pun ada jemputan. Ini ialah taklimat yang diberi kepada ahli parlimen. Baik, saya percaya apabila isu ni dah selesai, pasti akan satu pembentangan kertas putih ataupun usul akan dibawa oleh yang berhormat menteri.
Jadi kalau benda ni belum lagi final, kita tengok sekarang ni belum lagi buat keputusan, pembangkang dah spin isu ni. Even isu nanti saya nak beritahu. Yang berhormat Tumpak kata masa zaman saya dah dapat point tu Tanjung Karang. Ini flow saya Tanjung Karang Tanjung Karang, ini flow isu saya. Ni pun nanti akan di spin ni. Tanjung Karang. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, ni flow saya dah dapat point dia. I got the point. Boleh saya sambung ya Datuk Yang Dipertua? Boleh saya teruskan? Yang pertama, point yang pertama, Datuk Yang Dipertua, point yang pertama, tarikh dia 18 hari bulan, bukan hari ni. Ya Muhammad, kalau tak nak bagi jalan, tak payah bagi jalan dengan dia. Saya bagi jalan, tetapi saya kata cukuplah, saya dah faham point dia. Tak habis lagi. Saya belum minta penjelasan. Saya minta jalan, saya nak minta pandangan yang berhormat. Boleh? Tadi ke Tanjung Karang panjang, masa saya pendek, saya dah dapat point dia tadi. Okey. Point dia saya dah dapat faham. Dah lah tu Tanjung Karang duduk lah. Maksud saya, yang Tumpak cakap masa British, itu betul lah. Zaman tu integriti ahli parlimen mereka bukan macam integriti parlimen ini. Ahli pembangkang sekarang ni. Yang kedua dulu tak ada media sosial. Ini percayalah cakap saya, kalau panggil Pak Pembangkang ni, benda belum lagi diputuskan dengan cara pertama, taklimat belum habis lagi, dah disebar ke seluruh dunia. Jadi biarlah, apa salah menteri bagi taklimat kepada ahli parlimen, besok mungkin akan terang kepada ahli parlimen, macam itu yang berhormat ambil lah bahagian. Yang nak marah ni menteri bagi taklimat ni pasal apa? Nak spin balik isu tu. Tanjung Karang, Datuk Yang Dipertua. Teruskan ya, pertama, Tanjung Karang silap tarikh. Tarikh dia bukan malam ni, besok. 18 hari bulan Mac, hari Selasa. Yang kedua, taklimat ini dipanggil oleh menteri kepada ahli-ahli yang berhormat. Dalam surat tu tulis, yang berhormat, jemputan menghadiri majlis taklimat insiden kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Kalau Hishamuddin selaku naib presiden panggil ahli-ahli BN, itu lain biasa punya cerita. Ini pakai letterhead kementerian, sign sebagai menteri. Ini yang tak faham ni. Ini masalah Tanjung Karang, saya tak bagi floor. Enggak, bukan. Ini yang masalahnya, bila menteri tak faham, bila menteri salah guna kuasa, bila ahli parlimen tak faham, faham peranan mereka sebagai backbencher, masing-masing nak defend eksekutif, kita ni kan legislatif. Ini masalahnya tak faham. Jadi ini Datuk Yang Dipertua, saya nak teruskan. Kontan. Ya Muhammad Kontan. Nak bagi laluan ke tak bagi? Tak bagi laluan. Panggil saya tak bagi laluan. Buruk sangka pula. Lepas tu kata kita akan spin, kita akan keluarkan cerita ni di luar. Belum apa-apa lagi dah buruk sangka. Dah lah salah guna kuasa. Ini dia masalah. Berhormat yang buruk sangka. Memanglah macam malam ni kan, Menteri Pelajaran bagi pendidikan panggil ahli parlimen. Apa salah? Panggil ahli backbencher. Yang nak persoal kuasa menteri ni pasal apa? Apa lah? Yang berhormat Tanjung Karang, memang kerja legislatif mensoal apa kerja menteri. Bukan. Menteri tak bagi kita lagi. Bukan seorang menteri. Mana menteri? Kita memang tiap malam diberikan oleh pihak menteri. Apa salah? Tanjung Karang. Ya, tak bagi laluan. Macam malam ni, yang berhormat Menteri Pelajaran panggil kita untuk bagi taklimat. Apa salah? Ini taklimat kepada BBC. Nanti besok bila dibentang ke dalam parlimen, yang berhormat bercakap. Tanjung Karang, itu saja. You're missing the point. You're missing the point. Duduklah. Tengok. Datuk Ketua, saya bagi masa sikit kepada sepang. Saya ada banyak kalau kita dah faham. Dah sampai kepada ahli parlimen Bambang. Menunjukkan sekarang ni angkat sumpah dah tak ada makna dah. Cukup Tanjung Karang. Yang nak persoalkan apa yang menteri buat. Jelas besok bila dia bentang kat dalam parlimen, yang berhormat bahas Tuan Speaker, Tuan Speaker, terima kasih kepada YB Kuantan. Soalan saya, adakah YB bersetuju dengan saya bahawa apabila dalam menerangkan isu sepenting ini pun ahli parlimen daripada rakyat dinafikan hak untuk mendapat maklumat, setuju tak ini semua membuka ruang spekulasi dan maknanya rakyat tidak melalui wakil rakyat mereka tidak dapat maklumat. Jadi adakah patut kerajaan menyalahkan pihak-pihak seperti internet dan media sosial apabila kerajaan sendiri tidak bersifat transparent dalam menerangkan isu ini? Itu yang pertama. Yang keduanya, tak perlu kita nak pergi kepada Westminster, mungkin terlalu tinggi lah untuk dipahami oleh ahli parlimen international ini.
Kita tengok di Selangor cukup. Kita berani, nak bagi analogi kita berani bagi letak ketua pembangkang daripada Barisan Nasional itu untuk mengetuai PAC. Ini yang kita buat. Jadi kalau dalam menjaga wang negara pun kita benarkan supaya ketua pembangkang. Di Sepang ni kita ada 2 pembangkang. Saya pembangkang, Dun mereka pun di Dengkir tu pembangkang di Dun Selangor. Maknanya kita benarkan untuk mereka ketuai PAC ni. Apa komen Kuantan? Ya, silakan. Ya, terima kasih Sepang. Betul lah, sebenarnya proses check and balance ini di dalam oleh backbencher ini dilihat sebagai sesuatu yang tidak difahami oleh ahli-ahli parlimen di sebelah sana. Tapi saya rasa cakap pun macam curah daun gladi Datuk Yang di-Pertua. Sebab tiap-tiap kali kita tengok tak faham-faham. Seolah-olah ahli parlimen BN itu kerjanya, saya nak sambung, seolah-olah kerjanya membodik para menteri. Kuantan ada 4 minit lagi. Datuk Yang di-Pertua, saya nak teruskan kepada saya nak teruskan kepada isu yang seterusnya. Saya tak bagi, duduk lah. Datuk Yang di-Pertua, saya nak pergi kepada isu yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan pengurusan banjir. Datuk Menteri, duduk dulu. Nanti dulu, tunggu saya cakap bahas berkenaan dengan banjir. Seperti yang kita tahu bahawa daerah Kuantan baru-baru ini pada bulan Disember melalui satu fasa banjir yang teramat buruk. Malah yang terburuk dalam 40 tahun. Yang diketahui bahawa lebih daripada 20,000 keluarga yang terlibat. Dan juga melibatkan lebih kurang 40 pusat pemindahan banjir. Datuk Yang di-Pertua, saya ingat hari terakhir saya berada di Dewan ini, sebelum saya balik ke kawasan, pada pagi itu saya membawa usul tergempar berkenaan dengan keadaan banjir di Kuantan, dan saya memohon diisytiharkan darurat, Datuk Yang di-Pertua, kerana keadaan banjir pada ketika ini yang terbukti pada hari ini. Pada pagi itu memang tak jelas, tetapi pada hari ini terbukti bahawa banjir itu merupakan satu keadaan banjir yang cukup luar biasa, yang terburuk dalam keadaan 40 tahun. Memang Kuantan biasa dilanda banjir. Fenomena banjir itu biasa di Kuantan. Tiap-tiap tahun memang kita buat persiapan banjir. Dan selalunya pusat-pusat pemindahan banjir itu hanya mampu menampung dalam 500 mangsa banjir. Tapi pada kali ini pusat-pusat itu terpaksa menampung 3,000, 4,000. Ada juga satu sekolah Chongqing itu menampung 5,000 mangsa banjir. Datuk Menteri pun tahu, Yang Berhormat Menteri tahu keadaan di Kuantan, sebab saya berhubung dengan Yang Berhormat Menteri sentiasa berkenaan dengan keadaan di Kuantan dan memohon, meminta, merayu supaya diselesaikan masalah-masalah. Saya begitu kesal kerana keadaan darurat tidak diisytiharkan. Kerana sekiranya darurat diisytiharkan, tentu sekali seluruh jentera pusat akan digerakkan ke Kuantan untuk membantu. Malah saya rasa kesalahan saya hanyalah kerana saya mendahului Perdana Menteri. Apabila saya baca dekat dalam website ni, darurat ni hanya boleh diisytihar oleh Perdana Menteri. Jadi bila pembangkang, ahli parlimen pembangkang yang bawa usul, maka terimalah tomahan-tomahan daripada ahli-ahli parlimen lain. Bukan nak tahu masalah sebenar, tetapi ditomah dan dihalau, suruh balik dan ditolak langsung bulat-bulat usul tersebut. Apa yang berlaku, Datuk Yang di-Pertua, kita gagal. Saya boleh kata gagal. Kita cuba sedaya upaya. Tetapi apa yang warga Kuantan lalui ialah kekecewaan yang amat sangat. Saya lihat sendiri dengan mata saya bagaimana warga Kuantan di pusat-pusat pemulihan menadah tangan untuk kira biskut, untuk mendapatkan biskut. Saya dengar tangisan-tangisan anak-anak yang lapar. Saya tengok beras bertimbun. Ini Datuk Menteri tahu juga. Saya tengok beras bertimbun, Datuk Speaker, Datuk Yang di-Pertua. Tapi warga komplain lapar. Saya sendiri tak faham kenapa perkara ni berlaku. Mereka komplain lapar, mereka komplain kebuluh, tapi beras bertimbun. Ini pelakon drama bersiri ke Datuk Pertua? Tarik balik kinabatangan. Kinabatangan cukuplah memalukan Dewan Yang Mulia ini. Cukuplah. Tarik balik. Apa yang ditarik? Kata kita pelakon lah dan sebagainya. Cukuplah kinabatangan. Memang pelakon sebetulnya. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat memang pelakon dari dulu sampai sekarang. Isu yang dia bangkit, yang kerajaan dah buat, dia kata tak buat. Datuk Yang di-Pertua, memadukan rakyat dan Datuk Yang di-Pertua, sayang punya wakil rakyat biar begini. Menteri yang jawab. Kalau saya rakyat di Kuantan, saya tidak undi dia.
Nasib baiklah. Kena batangan pun nasib apalah dapat Yang Berhormat macam ni. Rasa kalau Saya- dia dekat Kuantan pun rakyat tak undi dia. Pasal rakyat takkan terima Orang kepimpinan Kuantan. macam ni. Orang Cakap Kuantan. merapu, main tuduh tak berasas. Ini lagi Datuk satu. Speaker. Ini lagi satu tukang Minta pau. bertanggung balik. Ini memang Macam mana tukang dia pau. boleh keluarkan kata-kata macam Ini ni tukang terhadap pau ni. ahli parlimen yang seorang Tukang lagi. pau sangat 36 salam ni. Tak Ya, ada Tuan peraturan Kata-kata punya. yang tak baik. Dia suka mencampur aduh ya. Tukang pau ni. Tak ada Datuk budak-budak yang punya di-Pertua. wakil rakyat. Datuk yang Saya di-Pertua. salam punya wakil rakyat. Orang rakyat rugi memilih dia lah. Datuk yang di-Pertua. Orang yang sebegini tak layak duduk dalam dewan ni. Ya, kena batangan. Datuk yang di-Pertua. Sila dulu. Ulam dalam semak ni lah. Cukuplah Ulam kita dalam batangan, semak. cukup. Ular dalam semak ni salam ni. Cukuplah. Cukuplah. Orang Kuantan kata kalau ahli parlimen Kinabatangan datang Datuk Kuantan, yang mereka di-Pertua. selamkan dalam banjir je. Macam mana Cukuplah ni? tu. Cukuplah tu Boleh dia apa keluar orang Kuantan cakap. kata-kata macam Datuk yang tu. di-Pertua. Ular dalam semak, Ya, ya, ya. pelakon, apa dah jadi? Datuk yang di-Pertua. Janganlah ada dekorum sikit. Shah Kalau Alam. nak cakap pun tak bolehlah keluar tuduhan-tuduhan macam tu. Saya walaupun saya Ni setuju lebih dengan kurang standard bomo je tu. Shah Alam. Walaupun saya Standard raja setuju bomo. Walaupun saya setuju dengan Shah Alam, Datuk yang di-Pertua, tapi saya rasa kita tak boleh buat apa dah dengan Kinabatangan ni. Dah tak boleh apa. He's a gone case. Dah lah. Lupakan dia. Beyond redemption. Beyond repair. Dia tak boleh diubah. Tak boleh diubah. Saya nak teruskan. Ya, Datuk yang sila di-Pertua. tolong. Datuk yang di-Pertua, apabila saya dengar masalah yang mengatakan bahawa mereka lapar, tetapi di masa yang sama beras bertimbun. Jadi, kita siasat. Kenapa jadi macam ni? Rupa-rupanya, Datuk yang di-Pertua, rupa-rupanya, apabila banjir itu besar, maka elektrisiti perlu ditutup. Ya, bila elektrisiti perlu di switch off, maka air pun tak ada. Apabila air tak ada dan peralatannya cukup untuk memasak 500 orang, maka jawatan kuasa yang mengendalikan pusat itu tidak mampu untuk mengatasi masalah. Ya, saya ulang. They were not able to solve the problem. Mereka tidak ada kemampuan dalam problem solving. Ya, sebab mereka JKK. Ya, jadi mereka ni fikir pasal rumah aku pun kena juga. Bila orang marah dia kata kami pun mangsa banjir juga, janganlah bising. Kami juga tidur atas lantai 3 hari. Kami juga sama. We are trying to solve the problem. Itu jawapan mereka. Jadi Datuk Menteri dengar Yang Berhormat Menteri. Jadi apabila kita siasat rupanya itulah masalahnya. Air tak ada, peralatan sikit. Jadi beras banyak tapi tak boleh masak. Ya, dan kemudian bila air tak ada, banyak masalah yang timbul dan sekolah pula dikelilingi oleh air. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa pengurusan banjir ni yang kita claim one of the best in the world, antara yang terbaik di dunia, yang sebenarnya jauhlah daripada kebenarannya. Kerana kita tidak mampu ya untuk menyelesaikan masalah. Apabila saya masuk, saya identify the problem, saya telefon kepada Yang Berhormat Menteri, saya kata tolong hantar smart team. Jangan bagilah JKK duduk kat sini. Sebab mereka tak mampu untuk selesaikan masalah. Mereka hanya tenggelam dalam kemelut mereka sendiri, iaitu mereka kata rumah mereka pun kena banjir. Ya, mereka kata mereka pun teruk kerja dekat sini. Jadi harus kita uruskan dengan lebih baik. Kita harus ada smart team, team dedicated yang boleh kita selesaikan, menguruskan dengan baik. Ada satu tempat tu Datuk Yang Berhormat Menteri dia hantar smart team, alhamdulillah. Lepas pada tu semua dapat makan, semua dapat minum dan sebagainya. Tapi kita masih tak dapat tikar, masih lagi tidur atas lantai 3 malam. Sebab itu saya akui mustahil ya kita dapat bagi tikar, bagi tilam kepada semua. Sebabnya kita tidak mungkin boleh bagi kalau 5,000 ya 3,000 4,000 satu sekolah. Tapi saya mainkan peranan dan saya kata kita tak boleh bagi. Saya kata saya setuju apa yang kerajaan sedang cuba, menteri sedang cuba. Jadi kita beri kepada yang memerlukan. Ya, habiskan ucapan. Nanti ya lu. Ya. Jadi dia banyak kacau. Yang Berhormat Datuk yang di-Pertua. Datuk yang di-Pertua, sekarang ini MKN belum melangsaikan lagi bayaran kepada mangsa-mangsa banjir. JKM telah mengangkat nama pada 26 Disember, tetapi MKN belum melangsaikan lagi bayaran-bayaran. Ini saya pohon Yang Berhormat Menteri tengok ya kepada masalah ini. Ya, pengurusan pasca banjir perlu diuruskan dengan segera. Ni dah 3 bulan lebih dah ni. Ada ramai lagi yang belum dapat bantuan dan ada juga nama-nama yang tercicir. Ya, saya sudah pun berhubung berkenaan dan mereka-mereka yang tidak mendaftar di pusat banjir
dan untuk mendaftar di pejabat daerah dengan pejabat DO, dan itu sudah pun kami laksanakan. Tetapi MKN perlu selesaikan dan langsaikan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Akhir sekali, satu perkara lagi Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan gender Kuantan. responsive budget. Gender responsive Kuantan. budget, saya nak cepat sikit. Gender responsive budget, saya minta maaf. Tak bagi Gender laluan. responsive budget ini, Kuantan, bagilah laluan. Saya hantar tilam, hantar dapur, hantar makanan. Ya, saya terima tahu. kasih pun tak Saya ada. ucap terima kasih. Perdana Menteri turun sana waktu pemilihan parti, tinggal turun ziarah, bantu, terima kasih pun tak ada. okey, saya Semua saya tuduh saya yang jumpa, dia. saya Tak jumpa patutlah dan saya Kuantan. ucap terima kasih betul. Ah, Saya bila ucap saya terima kasih cakap secara pula terima peribadi. kasih tadi condemn Tetapi dia. saya katakan Saya balik, tinggalkan balik pergi tolong Kuantan. Saya- Kuantan jumpa saya malam tu merayu-rayu, minta tolong, saya tolong. Tapi keluar dalam Datuk Yang Kuantan di-Pertua. punya Facebook tak ada sebut terima kasih gambar Kuantannya. Datuk Tak Yang baik, di-Pertua. bohong. Datuk Yang Jangan di-Pertua. mislead the Dewan. memang baling Saya bagi, bantu siang dan malam 5 hari saya di Kuantan. Satu Datuk- SMS ucap terima kasih tak ada. Datuk Jangan Yang buat di-Pertua. keluar riak begini. Baling Tak janganlah baik. buat tipu. Tak baik. Saya ucap Tak ada terima satu kasih patah depan seluruh warga perkataan Kuantan. yang ucapkan Sekolah terima kasih buka. kepada Perdana Menteri. Saya ucap Bagilah terima ucapan kasih terima kepada kasih. Baling. Tak payah Orang bayar sekolah bagi buka. kita. Tak payah bagi kita. Jangan. Tak payah. Jangan. payah. Saya ucap terima kasih seluruh warga Kuantan juga. Relax. Saya tengah bercakap dengan Kuantan. Because, Kapa, Baling, itu kacau. saya ucap Relax. terima kasih Duduk. kepada Baling. Nah, terima kasih Di sekolah kepada berluka. Perdana Menteri Depan turun. semua warga Datuk Kuantan, saya kata terima Menteri kasih pada situ siang sebab malam. datang ke Kuantan. Bagilah beranak Terima sikit. kasih. Kita orang Islam. saya Bila ucap saya terima tegur kasih. baru nak cakap. Tak ikhlas. Baling, saya ucap terima kasih kepada Baling pada 5 hari bulan malam tu bila saya jumpa Baling di sekolah. Apa lagi Baling nak? Baling nak suruh saya sebut dalam Facebook ke apa. Saya dah ucap terima kasih face to face kepada Baling. Saya ucap terima kasih face to face kepada Baling. Terima kasih Baling. Sebab nak melutut ke, nak agungkan ni tak ikhlas dah ni bagi. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang terakhir berkenaan dengan gender responsive budget dan perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bertarikh 22 Januari 2014 yang berkenaan dengan garis panduan bagi penyediaan cadangan anggaran perbelanjaan tahun 2015 pada muka surat 8 menyebut berkenaan dengan analisis gender. Di sini, sirkular ini meminta setiap kementerian di dalam penyediaan bajet menggunakan pendekatan analisis gender. Jadi Datuk Yang di-Pertua, selama ini kita tidak ada pendekatan gender responsive budget. Kita hanya ada pendekatan outcome based budgeting. Jadi mewakili caucus parlimen, caucus wanita Parlimen Malaysia, saya ingin bercakap kepada Menteri Keuangan untuk melibatkan caucus di dalam memastikan bahawa analisis gender ini terangkum di dalam proses buat bajet, penyediaan bajet bagi tahun 2015. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin juga merakamkan di sini peranan caucus dengan pejabat peguam negara di dalam rangka rang undang-undang untuk wanita, berkenaan dengan sexual harassment dan sebagainya. Dan dengan itu kita juga memohon kepada pihak Kementerian Keuangan supaya serius di dalam melaksanakan sirkular ini. Dan caucus sedia untuk membantu dan dalam seluruh proses itu, kerana saya tahu gender focal point di kementerian-kementerian setakat ini kurang berfungsi. Jadi gender focal point mungkin tidak boleh membantu di dalam analisis gender ini dan kita tidak mahu gagal sekali lagi dalam melaksanakan gender responsive budget. Jadi Datuk Yang di-Pertua, dengan itu terima kasih. Yasin.